Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berbanyak-banyak kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama meneruskan puasa Ramadan yang kedua pada hari ini. Semoga Allah rezekikan kita sehingga hujung Ramadan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan juga perkongsian kita. Namun hari ini kita memilih sebuah tajuk puasa dan anugerah. Ini berdasarkan sebuah hadis. Hadisnya berbunyi an Abi Salih Az-Zayyad أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سبحوا أحد أو قاتله فليقل إني أمرؤ صائم. Yang bermaksud daripada Abu Salih Az-Zayyad bahawa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Puasa itu adalah perisai. Apabila kamu berpuasa, maka janganlah kamu rosakkan puasamu dengan rafas. Dan jangan pula menghina orang. Apabila kamu dihina orang ataupun diserang, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak daripada wanginya kasturi. Dan bagi mereka yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ia merasa gembira ketika berbuka lantaran puasanya, dan gembira ketika berjumpa dengan Rabb-nya juga kerana puasanya. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 1944. Status hadis ini adalah hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini kita dapat mengambil beberapa pengajaran. Antaranya, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam adalah untuknya sendiri. Ataupun dengan kata lain, setiap amalan kita sebagai hamba Allah ni adalah untuk kita, kecuali puasa. Puasa itu adalah untuk Allah dan hanya Allah yang akan memberi ganjaran pahalanya. Yang kedua, puasa itu adalah perisai atau pendinding bagi seseorang dari melakukan perkara yang dilarang serta melaksanakan sesuatu yang diperintahnya. Yang ketiga, bagi orang yang berpuasa, mereka perlu menjaga puasanya dari dirosakkan dengan sebab rafas. Rafas ni apa tuan-tuan, puan-puan?
yaitu perhubungan suami isteri di siang hari di bulan Ramadan. Termasuk perbuatan dan perkataan yang kotor, lucah dan buruk serta hina. Okay? Kita elakkan perkara-perkara ini. Tapi sebenarnya perkataan-perkataan ini semua sebaiknya kita jangan gunakanlah walaupun bulan tak puasa. Yang keempat, orang yang berpuasa jika dihina, dimarah ataupun diserang, maka katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Tenang je. Bangun dan bawa diri. Tenang. Jangan lawan-lawan. Jangan lawan kata balik kan. Dia kata kat kita, kita pun kata balik. Jadi tak ada beza kita dengan dia. Sama. Okay? Jadi nak beza, bila orang marah, orang hina kita, orang kata kat kita, orang cerca kita, maka katakan sesungguhnya saya sedang berpuasa dan angkat jalan. Kan? Itu lebih selamat. Kan? Yang kelima, bagi orang yang berpuasa, mulutnya mungkin akan berbau yang kurang enak. Namun bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada wanginya kasturi. Betapa wanginya di sisi Allah bau mulut orang yang berpuasa ni. Kan? Tapi janganlah kita membiarkan mulut kita begitu saja. Bersihlah seperti biasa. Cuma kurangkan tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita muntah dan sebagainya. Itu elakkan sebaik-baiknya. Kerana ketika berwuduk pun Nabi menyarankan supaya kita kurang menyedut air melalui hidung itu. Maka begitu jugalah dengan membersihkan gigi kita. Baik, yang keenam, untuk orang yang berpuasa, mereka akan dikurniakan dengan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama iaitu ketika berbuka puasa. Pastilah gembira, kan? Setelah lapar dan dahaga seharian, tiba-tiba boleh makan, mesti gembira. Yang kedua, gembira ketika berjumpa dengan Allah kerana ibadah puasanya. Masya Allah, kan? Ini adalah satu anugerah. Dapat bertemu Allah kerana ibadah puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah kita berkongsi bersama hadis tadi, jadi semoga Ramadan pada tahun ini lebih baik untuk kita dengan kualiti dan kuantiti amal yang bertambah. Jadi kita sama-samalah berusaha melakukan amalan yang terbaik di antara yang terbaik. Andaikan saja amalan ataupun Ramadan ini, andaikan saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, maka apabila yang terakhir, pastilah kita perlu melakukan yang terbaik. Kerana yang masuk final, biasanya dia tidak ada lagi istilah main-main. Kerana rebutannya adalah kejuaraan. Jadi, kalau inilah Ramadan yang terakhir sebagai penutup hayat kita, maka marilah sama-sama kita usahakan yang terbaik di antara yang terbaik. Semoga Allah kurniakan kita kekuatan, kesabaran dalam menghadapi apa jua cabaran sepanjang Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua dan mengangkat segala wabak yang sedang kita hadapi ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.